Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba' rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqadatan min lisani, yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada petang hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah boleh berjumpa kembali. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, sebelum saya meneruskan pengajian ni, saya nak pastikan terlebih dahulu adakah suara dan papan putih dan apa kita ni nampak ke tidak? Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Macam mana tuan-tuan, jelas? Kalau jelas, saya berteruskan untuk memulakan kelas ni. Jelas tuan-tuan ya? Okey, jadi tuan-tuan semua, hayya nabda darsanal yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Okey. Baiklah. Syukran. Waalaikumsalam Puan Nurmadiah. Okey, tuan-tuan semua. Jadi alhamdulillah, minggu lepas kita dah buat, saya buat dalam table lagi tuan-tuan ya. Okey, kita dah buat tuan-tuan semua kaedah i'lal. Kaedah i'lal. I'lalun. Apa tu i'lal? I'lal adalah perubahan huruf illah tuan-tuan. I'lal adalah perubahan huruf illah. Okey. Saya nak ulang balik ni tuan-tuan. Saya nak ulang lagi tuan-tuan. Saya nak pastikan adakah tuan-tuan semua betul-betul faham ke tidak. Sebelum cerita pasal perubahan huruf illah, saya nak tanya terlebih dahulu kepada tuan-tuan mengenai haraf illah. Bagi tuan-tuan yang dah hadir, boleh jawab dalam ruang komen. Dekat sini saya bagi tuan-tuan contoh perkataan dia adalah contoh dia tuan-tuan semua. Sekejap ya. Ini contoh dia tuan-tuan. Saya buat. Sekejap. Istaghfara. Ni perkataan dia tuan-tuan. Apa makna dia? Istighfar, minta ampun. Dekat sini tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Di dalam perkataan istaghfara, yang mana satu huruf illah dia tuan-tuan? Kalau ada huruf illah, yang mana satu huruf illah dia tuan-tuan? Kalau tak ada, bagi tahu tak ada. Tulis dalam ruang komen. Perkataan istighfar. Saya nak pastikan terlebih dahulu tuan-tuan, kita ni faham ke tidak? Sebabkan tuan-tuan semua, kita bercerita pasal perubahan huruf illah. Tapi tuan-tuan kena hadam tu. Apa sebenarnya huruf illah tu? Betul, alif waw ya. Betul, alif waw ya. Sekarang ni istighfar tuan-tuan, ada alif tu. Adakah di dalam istighfar ni ada ke tidak huruf illah, dan yang mana satu huruf illah dia? Sebabkan huruf illah tu alif waw ya. Ada tak? Dekat sana ada alif tu. Adakah dia huruf illah ke tidak? Kalau huruf illah, sila tulis dalam ruang komen. Kalau tak ada, boleh bagi tahu tak ada dalam ruang komen. Ada ke tidak tuan-tuan? Kalau ada yang mana satu huruf illah dia, istighfar. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Ada boleh? Tak ada suara? Puan Nurmadiah, tak ada suara ya? Okey.
Tak ada suara? Okey, kejap. Oh, ada. Ada Puan Nurmadiah. Ada. Kalau tuan-tuan yang lain ada yang punya masalah yang sama? Suara saya tak ada? Audio okey. Okey, syukran admin Pusat Tahfiz At-Taqwa. Tuan Haji Yusri, syukran. Okey, jelas ya. Okey. Waalaikumsalam Puan Zahara. Okey, Puan Rita. Tak ada Ustaz. Okey. Puan Aisyah, tak ada, terbaik. Tuan Abdul Halim, okey jelas ya, maknanya suara saya okey ya. Istighfara, tak ada huruf illah tuan-tuan ya. Sini tak ada huruf illah. Walaupun dekat sini ada alif, alif dekat sini ni bukan huruf illah. Memang huruf illah tu alif waw ya. Cumanya alif dekat sini ni bukan huruf illah. Itu adalah huruf tambahan. Kalau alif yang sebagai huruf tambahan, dia bukan huruf illah lah. Bukan huruf illah. Macam tu tuan-tuan ya. Kalau alif yang dia huruf tambahan, maknanya dia bukan huruf illah tu. Bukan huruf illah tuan-tuan. Bukan huruf illah. Terbaik, Masya Allah. Tak ada huruf illah. Maknanya tuan-tuan semua dah faham apa itu huruf illah. Jadi tak semua yang alif waw ya itu adalah huruf illah. Tak semua. Kadang-kadang alif waw ya itu adalah huruf tambahan sahaja. Jadi alif sin ta ni adalah huruf tambahan. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Sekarang balik lagi pada pasal i'lal. Jadi i'lal ni tuan-tuan berkenaan dengan huruf illah. Apa tu huruf illah yang dia tu berubah-ubah tuan-tuan. Berubah-ubah. Berubah daripada huruf illah waw kepada huruf illah ya. Huruf illah ya berubah kepada waw. Huruf illah waw berubah kepada alif. Tukar-tukar lah antara huruf illah tu tuan-tuan. Ataupun perubahan dia perubahan baris. Itu tuan-tuan ya. Jadi huruf i'lal mengenai perubahan haraf illah. Sama ada haraf illah tu berubah atau baris dia berubah tuan-tuan. Atau baris dia berubah. Yang pertama yang kita bincang di minggu lepas tuan-tuan, itu kaedah yang pertama. Waw dan ya diganti menjadi alif. Contoh dia macam mana Ustaz? Okey. Dekat sini tuan-tuan, saya hari tu saya ada bagi contoh kata kerja dia tuan-tuan semua. Sekejap. Saya besarkan dulu ya. Contoh tuan-tuan, da'a yad'u. Da'a yad'u. Ini wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia fa'ala yaf'ulu. Sebelum cerita pasal i'lal, kita kena tahu terlebih dahulu mengenai wazan dan kata dasar tuan-tuan. Semalam saya dah cakap kan kepada tuan-tuan semua. Okey. Semalam saya ada bincang kepada tuan-tuan semua. Kalau bercerita pasal i'lal, tuan-tuan kena pastikan terlebih dahulu wazan dulu. Wazan daripada perkataan tu. Kena dapatlah. Sekarang tuan-tuan dekat sini ada huruf illah. Ada huruf illah. Saya nak fokus kepada huruf illah yang pada fi'il madi sahaja tuan-tuan ya. Pada fi'il madi sahaja. Dekat sini tuan-tuan, alif. Huruf illah dia. Sekarang saya nak tanya terlebih dahulu tuan-tuan semua. Apa kata dasar dia? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Kata dasar daripada perkataan da'a yad'u. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Kata dasar dia apa tuan-tuan? Tengok 3 huruf ni ya. Kalau 3 huruf senang saja. Dal, ain, alif. Semua tu lah. Dal, ain, alif. Cumanya tuan-tuan pernah kita bincang, alif tak pernah menjadi kata dasar. Alif tak pernah menjadi kata dasar tuan-tuan. Alif tak pernah dikata dasar. Jadi alif ni siapa dia sebenarnya? Tuan-tuan kalau kata 3 huruf, tuan-tuan boleh merujuk kepada fi'il mudhari' dia. Kalau kata kerja 3 huruf, tuan-tuan boleh rujuk kepada mudhari' dia. Oh, alif ni sebenarnya dia adalah waw. Okey, dah tuan-tuan buat waw dekat sana ya. Jadi kata dasar dia adalah dal, ain, waw. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah da'a ini ni bukan bentuk original dia.
bukan bentuk asal dia tuan-tuan. Ini bukan bentuk asal. Bentuk asal dia apa? Bentuk yang serupa dengan wazan. Bentuk yang serupa dengan wazan adalah da'awa. Da'ain. Alif ni tukar kepada waw, samakan baris dengan wazan. Wazan ni fa'ala. Maknanya sini da'awa tuan-tuan. Maknanya dekat sana da'awa tuan-tuan. Da'awa. Ini bentuk original dia tuan-tuan. Bentuk original. Bentuk original. Bentuk semula. Lepas tu, waw, sebabkan waw di ujung sebelum dia baris atas, waw di ujung sebelum dia baris atas, apa kaedah dia tuan-tuan? Waw dan ya diganti menjadi alif. Kaedah pertama tu. Tuan-tuan boleh nampak tu muka surat 131. Kaedah pertama. Waw dan ya diganti menjadi alif kalau waw dan ya letak di ujung sebelum dia baris atas. Sebelum dia baris atas macam ni. Di ujung. Dia sebelum dia baris atas, maka tukar waw dan ataupun ya kepada alif. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Alif tuan-tuan ada dua. Alif bengkok ke alif tegak. Alif bengkok ke alif tegak. Kalau kata kerja 3 huruf, tuan-tuan kena berhati-hati. Nak pilih alif bengkok ke alif tegak. Kalau kata kerja 3 huruf tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu dekat sini kata dasar dia adalah waw, maka tukar kepada alif yang tegak tuan-tuan. Alif yang tegak tuan-tuan. Alif tegak tuan-tuan ya. Jadi macam ni tuan-tuan. Dah kita tukar, ni tetap baris atas ni. Alif tidak boleh terima baris. Sehingga jadi macam mana tuan-tuan? Jadi dia perubahan daripada waw menjadi alif. Menjadi alif, lepas tu berubah pula baris dia, tak ada lagi baris dia. Inilah yang dinamakan dengan i'lal tuan-tuan. Inilah yang dinamakan dengan i'lal. Asal dia da'awa, lepas tu akhirnya berubah menjadi da'a. Macam tu tuan-tuan. Inilah yang dinamakan dengan i'lal yang kita bincang di minggu lepas tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Tuan-tuan semua, itu sajalah saya nak ulang-ulang sikit mengenai yang minggu lepas. Saya risau tuan-tuan terlupa. Kalau tuan-tuan okey dan masih ingat, kita teruskan kepada yang barulah. Ini saja untuk ulang-ulang balik. Okey. Okey. Jelas tuan-tuan ya? Terbaik, jelas. Syukran. Puan Nurmadiah, Puan Aisyah, Tuan Abdul Halim, Puan Rita, Puan Zahara, Puan Siti Mariam dan Puan Megat. Megat Mahzir ya. Migat ya. Saya pun tak tahu Migat. Saya tahu macam mana nak baca. Okey, terbaik. Okey. Sekarang saya masukkan kaedah yang masih kaedah perubahan daripada sekarang ni tuan-tuan semua, kita masih lagi perubahan daripada waw ataupun ya berubah menjadi alif. Kita masih cerita ni tuan-tuan ya. Waw dan ya berubah jadi alif. Kaedah yang pertama. Masih lagi kaedah yang pertama tuan-tuan. Waw ataupun ya berubah jadi alif. Masih kaedah yang pertama ya. Yang contoh selanjutnya tuan-tuan. Tadi ni tuan-tuan, yang tuan-tuan tengok dekat sini ni, huruf waw ataupun ya di ujung perkataan dan sebelum dia baris atas, maka waw ataupun ya tu bertukar menjadi alif. Sama ada alif tegak ke alif bengkok macam ni. Okey ya. Sekarang tuan-tuan, saya cuba lagi ayat yang lain. Contoh tuan-tuan. Tuan-tuan kan tahu perkataan soma yasumu. Soma yasumu. Soma yasumu tuan-tuan. Soma yasumu. Saya yakin tuan-tuan semua tahulah makna dia lah. Soma yasumu ni tuan-tuan maknanya apa tuan-tuan? Maknanya berpuasa. Maknanya apa tuan-tuan? Berpuasa. Puasa ya. Sebelum saya teruskan tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu dua benda penting. Sebelum kita cerita pasal i'lal, kena tahu dua benda penting. Apa dia? Wazan yang pertama. Yang kedua apa dia? Kata dasar. Saya nak pastikan lagi, tuan-tuan tahu ke apa wazan dia tuan-tuan? Soma yasumu. Sila tulis dalam ruang komen apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila tulis
dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ada yang boleh ke? Apa wazan dia? Sebabkan sebelum cerita pasal i'lal, perubahan-perubahan, tuan-tuan kena tahu wazan dia dulu. Kena tahu dan kena ingat wazan dia. Terbaik. Okey, waalaikumsalam Puan Zaitun. Terbaik. Puan Nurmadiah, Puan Aisyah terbaik. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa wazan dia. Okey. Okey, terbaik. Wazan dia apa tuan-tuan? Fa'ala yaf'ulu. Tuan-tuan dah belajar dah sebelum ni ya? Di level-level sebelumnya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Terbaik Puan Aisyah, Puan Siti Maryam, Puan Rita dan Tuan Abdul Halim. Terbaik. Sekarang kata dasar lagi tuan-tuan. Kata dasar ni mustahak juga ni. Kata dasar sebelum cerita pasal i'lal. Kata dasar dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kata dasar dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kata dasar dia. Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Kata dasar dia. Ada yang boleh? Kata dasar dia? Betul. Puan Zaitun. Okey yang tadi ya. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Kata dasar dia apa tuan-tuan? Okey, terbaik Puan Aisyah. Puan Rita, terbaik. Ada lagi yang nak jawab? Puan Nurmadiah, Tuan Abdul Halim, Puan Senja, terbaik. Terbaik, betul. Puan Siti Maryam, terbaik. Apa dia tuan-tuan kata dasar dia? Sod, waw dan mim. Ustaz, sini saya jumpa sod, alif dan mim Ustaz. Alif tak pernah jadi kata dasar. Jadi macam mana? Kalau kata kerja 3 huruf macam ni tuan-tuan boleh rujuk pada fi'il mudhari' dia. Tengok pada fi'il mudhari' dia. Sini waw ya. Maknanya bukan sod alif mim tapi apa? Sod waw mim. Okey, sod waw mim. Tuan-tuan dah dapatkan kata dasar dah. Sekarang tuan-tuan kena cari sebabkan soma ni tak sama dengan wazan ni. Sod, alif, mim tak sama dengan wazan. Apa tak sama Ustaz? Alif ni tak ada baris. Ain ni sepatutnya kena baris atas ni. Sepatutnya kena ada baris atas. Maknanya soma ni bukanlah bentuk asal. Tak sama dengan wazan. Tuan-tuan kena cari bentuk asal. Kena tukar alif kepada kata dasar dia apa? Waw ya. Tukar alif kepada waw. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Tukar alif kepada waw. Samakan baris dengan wazan. Fa'ala. Maknanya dekat sini apa? Sawama. Maknanya apa tuan-tuan? Sawama. Okey, dah ya. Wow. Okey, sawama. Itu bentuk original dia tuan-tuan. Bentuk asal dia. Sekarang kita nampak dekat sini tuan-tuan. Kita fokus kepada huruf illah dekat sini tuan-tuan. Huruf illah di tengah. Huruf illah di tengah. Kalian tadi ni di ujung. Cuma sebelum dia baris atas. Sebelum dia baris atas tuan-tuan. Huruf illah sebelum dia baris atas maka huruf illah tu tukar kepada alif. Tadi tu sama ada alif bengkok ke alif tegak ke. Sekarang tuan-tuan huruf illah di tengah sebelum dia baris atas tukar juga kepada alif tuan-tuan. Huruf illah kena tukar kepada alif. Kenapa? Sebabkan dia tengah-tengah sebelum dia baris atas. Sebelum dia baris atas. Sebelum dia baris atas. Maka tukar huruf illah ni kepada alif tuan-tuan. Dekat sini Ustaz ada pilihan alif tegak ke bengkok ke? Tak ada pilihan. Hanya alif tegak saja. Kalau di tengah-tengah kita tukar kepada alif tegak saja, bukan alif bengkok ya. Kalau dekat ujung tadi tu ada pilihan dah. Sama ada alif tegak ke alif bengkok. Kalau di tengah-tengah wajib alif tegak tuan-tuan. Alif tegak. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa huruf illah di tengah sebelum dia baris atas, maka tukar huruf illah waw yang ni, contoh dekat sini waw, tukar kepada alif tegak tuan-tuan. Jadi dia macam mana? Sod, alif, baris atas ya. Ma macam tu. Dah tukar dah.
Sekarang tuan-tuan, alif tegak, ni ada baris ni, baris atas ni. Alif tegak, tak boleh terima baris. Maka hilangkan baris dia. Jadi dia macam mana? Jadi dia soma. Macam tu tuan-tuan. Jadi dia macam mana? Soma. Jadi tuan-tuan semua, asal dia adalah waw, lepas tu berubah menjadi alif, akhirnya dia menjadi alif, tak ada baris. Jadi dia soma. Itulah yang dinamakan dengan i'lal tuan-tuan. Itulah yang dinamakan dengan i'lal. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas tuan-tuan ya? Okey, syukran Puan Aisyah, Puan Siti Mariam, Puan Rita, Puan Nurmadiah, Puan Mizarlia. Ni Tuan ya, Tuan Mizarlia. Okey, Puan Salma, Tuan Abdul Halim. Terbaik. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Puan Zaharah dan Puan Kamariah. Okey, terbaik. Dah ya? Contoh yang lain tuan-tuan. Contoh yang lain ya. Kita cuba buat contoh yang lain lah. Dekat sini tuan-tuan, saya ambil tuan-tuan Saro. Saro, kita tengok pada mudhari saja, pada madi saja tuan-tuan ya. Saro yasiru. Saro yasiru maknanya apa Ustaz? Saro yasiru tuan-tuan maknanya itu berjalan. Berjalan. Maknanya apa tuan-tuan? Berjalan. Okey. Oh sorry. Maknanya adalah berjalan tuan-tuan ya. Berjalan. Okey. Sekarang tuan-tuan, dua benda penting sebelum kita cerita pasal i'lal tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama adalah wazan. Saya nak minta tuan-tuan tulis dalam ruang komen apa wazan daripada sara yasiru. Sila tulis dalam ruang komen tuan-tuan. Apa wazan daripada perkataan sara yasiru? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sara yasiru. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Ada boleh ke? Sara yasiru. Perkataan sara yasiru. Apa wazannya tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis saja dalam ruang komen. Sebab kan penting tu. Sebelum cerita pasal i'lal, tuan-tuan kena tahu wazan. Kena tahu kata dasar. Okey, terbaik. Terbaik Puan Rita, Puan Zaharah, Puan Nurmadiah. Okey, terbaik. Masya-Allah. Okey, terbaik. Betul. Jadi apa tuan-tuan? Wazan dia fa'ala. Kalau 3 huruf tu masih fa'ala lah. Fa'ala, yaf'ilu. Fa'ala, yaf'ilu. Dah, tuan-tuan dah tahu kata dasar dah. Tuan-tuan dah tahu dah wazan. Tuan-tuan semua dah dapatkan wazan dia. Dah. Alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan, kata dasar lagi tuan-tuan. Tuan-tuan juga kena tahu kata dasar dia. Jazar. Apa ni jazar kalimah daripada sara yasiru tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Tadi perkataan dia sara yasiru. Wazan dia fa'ala yaf'ilu. Tuan-tuan dah dapatkan wazan dah. Yang kedua yang paling mustahak tuan-tuan kena tahu apa dia kata dasar. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen apa kata dasar dia. Terbaik Puan Rita. Tuan Abdul Halim, Puan Misalmah, terbaik. Puan Aisyah, sin waw. Puan Aisyah, sin waw. Puan Siti Mariam, terbaik. Puan Nurmadiah, terbaik. Okey. Kalau 3 huruf, Puan Zaharah, sin waw zai. Puan Salmah, terbaik. Puan Nurmadiah, okey. Puan Aisyah, okey. Puan Misalmah, okey. Sin alif. Okey. Kata dasar dia apa tuan-tuan? Sin. Dekat sini ada alif Ustaz. Alif. Okey. Lepas tu ada ra Ustaz. Ra. Okey. Semuanya tuan-tuan, alif tak pernah jadi kata dasar. Alif tak pernah jadi kata dasar tuan-tuan. Alif tak pernah kata dasar. Sama ada dia waw ataupun ya.
Macam mana nak pastikan Ustaz? Tengok pada fi'il mudhari' dia. Kalau dia 3 huruf, ni 3 huruf tak sara ni? 1, 2, 3. Pada madi dia kita kira ya. 1, 2, 3, 3 huruf. Maknanya kita boleh nak tentukan alif tu siapa dia, tengok pada madi dia. Oh, pada madi dia ya Ustaz. Pada madi dia ya. Maknanya alif dekat sini yang tuan-tuan tengok tadi tu, sebenarnya dia adalah ya. Jadi bukan alif kata dasar dia, tapi apa tuan-tuan? Ya. Kata dasar dia ya tuan-tuan ya. Sin, ya, ra. Kalau 3 huruf tuan-tuan senang. Tengok pada mudhari' dia. Tengok pada mudhari' dia. Kalau yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, tuan-tuan tengok dalam kamus lah. Macam yang kita bincang di minggu lepas tu, saya ada bagi tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak tengok dalam kamus ya. Ada saya bagi tahu tuan-tuan ya. Okey. Jadi kata dasar dia bukan Puan Aisyah, dia kena tak boleh. Kita tak boleh nak agak-agakkan dia waw ataupun ya, tak boleh. Tak boleh. Sebabkan kalau dia kata dasar dia waw, maka dekat sana jadi sara yasuru. Sara yasuru. Sedangkan dia tu kena sara yasiru. Kalau tuan-tuan cakap kata dasar dia sin waw ra, maknanya fi'il mudhari' dia yasuru. Sedangkan mudhari' dia sebenarnya yasiru. Bukan waw ya. Tak boleh ya. Kalau 3 huruf, tuan-tuan boleh rujuk kepada fi'il mudhari' dia. Kalau 3 huruf, kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, tuan-tuan kena tengok dalam kamus. Macam yang saya bagi masa tu lah. Di minggu lepas saya ada tunjukkan kepada tuan-tuan cara tengok dalam kamus kan. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan sin ya ra kata dasar dia. Maka tuan-tuan sekarang dah dapatkan dah wazan sekali dengan kata dasar. Wazan dan juga kata dasar. Sekarang tuan-tuan barulah kita cerita pasal i'lal. Cuma nak cerita pasal i'lal ni tuan-tuan kena tahu bentuk asal. Bentuk original. Bentuk original. Tengok bentuk original dah tuan-tuan. Bentuk original macam mana Ustaz? Tuan-tuan ambil sara, ni kan kita nak cerita pasal fi'il madi kan? Tukar alif tu kepada ya. Sebab kan kata dasar dia bukan alif tapi ya. Kita tukar alif tu kepada ya. Sekarang samakan dengan baris pada wazan fa'ala. Maknanya sini ni apa tuan-tuan? Sayara. Sayara tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan semua, bentuk original dia adalah sayara tuan-tuan. Bentuk originalnya apa tuan-tuan? Sayara. Kalau tuan-tuan dah terjumpa, bentuk original dia adalah sayara, bentuk asal dia sayara, maka tuan-tuan bolehlah bercerita pasal i'lal dia. Tuan-tuan, dekat perkataan sayara, tuan-tuan terjumpa haraf illah. Okey. Kaedah kita yang dekat sini ni, waw dan ya diganti menjadi alif. Bila waw dan ya macam ni, waw ni berubah jadi alif. Bila waw dan ya boleh diubah jadi alif? Kalau sebelum dia baris atas. Sebelum ya ni baris atas tuan-tuan. Baris atas. Sin ni baris atas. Maka ya boleh tukar kepada alif. Ustaz, alif tegak ke alif bengkok? Kalau di tengah-tengah, wajib alif tegak. Kalau di tengah-tengah. Jadi tuan-tuan, ada huruf illah di tengah-tengah. Sebelum dia baris atas, maka huruf illah, waw ataupun ya ditukar menjadi alif. Jadi dekat sini tuan-tuan ubah pada alif lah. Jadi dah sa'ara. Dah tukar dah. Lepas tu tuan-tuan, huruf alif tak boleh terima baris. Tuan-tuan hilangkan baris atas itu. Jadi dia macam mana? Sa-ra. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, itulah perubahan dia daripada bentuk asal kepada bentuk akhir. Apa yang berubah? Huruf illah dia. Asal dia ya berubah menjadi alif tegak. Macam tu tuan-tuan semua. Itulah yang dinamakan dengan i'lal tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan, ini kaedah yang pertama lah. Waw dan ya ditukar menjadi alif. Okey, terbaik. Ini Tuan Mizarli ya. Tuan Abdul Halim, terbaik.
Puan Nurmadiah, Puan Aisyah, Puan Zahra, Puan Salmah. Okey, syukran. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak Puan Rita, syukran. Jelas Ustaz, kalau tak ada dibagi fi'il mudhari' memang kena tengok kamus lah kan? Betul Puan Rita, betul. Kena tengok kamus lah. Kena tengok kamus. Kalau tak dibagi fi'il mudhari'. Sebab itulah nak mencari kata dasar ni kena tengok kamus. Itu kalau 3 huruf tu. Kalau 3 huruf tu Puan Rita dan tuan-tuan yang lain. Kalau 3 huruf, kita tengok pada mudhari' dan cari mudhari' dia macam mana? Tengok pada kamus. Tapi kalau yang 4 huruf, 5 huruf macam mana Ustaz? Macam kita buat semalam lah, yang minggu lepas. Ada kita buat minggu lepas, kita searching dalam Google, kita buat jazar fi'il. Contoh dia dekat sini, saro. Kalau 4 huruf, 5 huruf, kita buat macam tu dalam kamus lah. Macam kita buat di kelas sebelum ni. Tuan-tuan boleh tengok lah di video sebelum. Rasanya saya ada bagilah kepada tuan-tuan macam mana nak cari kan. Okey, bentuk original tukar kepada alif kepada bentuk original tukar alif kepada ya. Dan huruf ya lah di tengah ganti dengan alif. Okey, terbaik. Okey, terbaik. Syukran Puan Misalmah dan tuan-tuan yang lain. Okey, alhamdulillah jelas ya. Puan Migat. Okey, terbaik. Sekarang tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan yang bukan 3 huruf tuan-tuan. Sekejap. Okey, sorry. Saya nak bagi kepada tuan-tuan yang bukan 3 huruf. Yang 4 huruf lah saya nak bagi kepada tuan-tuan. Yang 4 huruf. Sekejap ya. Contoh dia tuan-tuan. Dekat sini, saya nak bagi yang susah lah sikit. Istaqama. Yastaqimu. Yastaqimu. Saya nak fokus kepada madi dia saja. Kita sebabkan kita cerita pasal madi saja tuan-tuan ya. Ini lebih banyak pada madi saja. Sekarang saya nak tanya pertama kali tuan-tuan, wazan ni tuan-tuan. Istaqama. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Istaqama. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa wazan istaqama? Apa wazan istaqama? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Senang cara dia tuan-tuan. Tuan-tuan rujuk wazan tuan-tuan ya. Wazan ya. Cuba cari wazan dia. Tuan-tuan rujuk pada muka surat 6. Nak mencari wazan, rujuk buku tasrif muka surat 6. Buku tasrif muka surat 6, dekat bawah, bahagian bawah lah, perenggan bawah. Dekat sana ada pembahagian fi'il. Tuan-tuan pertama cara dia tuan-tuan kira dekat sini berapa huruf pada istaqamah ni. Alif, sin, ta, qaf, alif, mim. Ada berapa huruf tuan-tuan? Ada 6 huruf ya, betul? 6 huruf. Tuan-tuan kena tengok muka surat 6. Cari yang fi'il sudasi dekat bawah sekali tu. Muka surat 6. Ada sudasi. Dekat sana ada pilihan-pilihan wazan. Yang mana yang paling sesuai untuk istaqamah tuan-tuan. Daripada wazan 6 huruf tu. Tulis dalam ruang komen. Yang mana yang paling sesuai dengan istaqamah tuan-tuan. Puan Senja, terbaik. Masya Allah. Okey, ada lagi. Sila tuan-tuan semua. Terbaik. Ada lagi yang nak jawab? Puan Zaharah, terbaik. Puan Rita, ifta'ala. Ini wazan dia untuk 6 huruf ya. Untuk 6 huruf. Tuan-tuan, istaqamah, alif, sin, ta, qaf, alif, mim. 6 huruf. Kalau ifta'ala itu 5 saja tu. Alif ifta'ala. Alif, fa, ta, ain, lam. 5 huruf saja tuan-tuan. Kalau ifta'ala. Bukan ifta'ala. Bukan. Puan Rita, Tuan Abdul Halim, Puan Nurmadiah, bukan ifta'ala. Sebab kan dia 5 huruf je. Kalau ifta'ala sepatutnya kena sama banyak huruf dia. Kena sama 6 huruf.
Okey. Puan Misalmah terbaik. Puan Salmah terbaik. Masya Allah, betul. Jadi tuan-tuan semua, tuan-tuan rujuk muka surat 6. Muka surat 6 dekat bawah sekali tu tengok yang sudasi yang 6 huruf. Cari yang mana yang paling sesuai wazan dia dengan istiqamah. Dekat sana ada satu istaf'ala. Nampak macam samalah. Istaf'ala. Ustaz, macam mana kita nak tentukan istaf'ala tu wazan dia, Ustaz? Tuan-tuan, tengok pada istaf'ala ni apa huruf tambahan dia. Huruf tambahan dia alif, sin, ta. 3 huruf ni huruf tambahan dia. Huruf tambahan tu selain daripada fa'ala. Huruf tambahan selain daripada fa'ala. Maknanya huruf tambahan dia alif, sin, ta. Dekat atas ni ada huruf tambahan alif, sin, ta tak tuan-tuan? Ada ni. Ada ni tuan-tuan. Ada alif, sin, ta juga. Sejajar dekat depan 3-3. Maknanya betul wazan tuan-tuan tu. Betul wazan kita tu. Istaf'ala. Itu nak pastikan wazan kita betul ke tidak. Mudhari' ni macam mana tuan-tuan? Kalau nak cari wazan mudhari' dia, tengok pada buku Nahu muka surat 11. Buku Nahu muka surat 11 tuan-tuan. Buku Nahu muka surat 11 kalau untuk mudhari' lah. Buka buku Nahu muka surat 11. Tuan-tuan boleh buka buku Nahu muka surat 11. Tengok dalam buku Nahu muka surat 11 tuan-tuan, dekat sana ada wazan fi'il madi semua. Ada wazan fi'il mudhari' semua. Ada wazan fi'il amar dekat sana. Tuan-tuan boleh nampak ya, muka surat 11 buku Nahu ya, bukan fi'il, bukan buku tasrif, buku Nahu. Dekat sana ada istaf'ala tu tuan-tuan. Yang nombor 2 dekat bawah sekali lah. Dalam table nombor 2 dari bawah lah. Nombor 2 dari bawah. Apa mudhari' dia tuan-tuan? Yastaf'ilu. Tuan-tuan boleh rujuk buku Nahu tu. Kalau yang itu ya. Yastaf'ilu. Okey ya. Istaf'ala, yastaf'ilu. Dah settle dah. Pasal wazan dah settle. Sekarang pasal kata dasar dia tuan-tuan. Kata dasar dia apa ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kata dasar dia lagi tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Apa kata dasar dia? Ada yang boleh? Puan saya nak fa'ala tu. Itu wazan. Puan Kamaria, okey boleh. Puan Senja boleh. Puan Salmah boleh juga. Puan Zaharah boleh juga, tak ada masalah. Puan Misalmah, okey, tak ada masalah, boleh juga. Cuma saya nak perbetulkan lah. Puan Khailah boleh juga. Puan Rita boleh juga. Okey, yang betul Puan Senja. Puan Senja yang betul. Puan Senja yang betul. Puan Senja yang betul. Kenapa Ustaz? Dia macam ni tuan-tuan ya. Dekat sini kita jumpa yang sejajar dengan fa adalah qaf. Betul. Yang sejajar dengan ain adalah alif. Betul. Yang sejajar dengan lam adalah mim. Betul. Alif tak pernah jadi kata dasar. Okey, betul juga. Tengok pada mudhari' Ustaz. Alif dia berubah jadi ya Ustaz. Salah tuan-tuan. Kalau 6 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam saya cakap tadi tuan-tuan, tuan-tuan boleh rujuk pada mudhari' kalau kata kerja 3 huruf. Ini kata kerja berapa huruf ni tuan-tuan? Kata kerja 6 huruf. Tak boleh tuan-tuan rujuk pada mudhari' dia. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh terujuk pada mudhari' dia. Kalau 3 huruf, barulah betul rujuk pada mudhari'. Tapi 6 huruf macam ni tuan-tuan, tak boleh nak rujuk pada mudhari'. Ustaz sini ya Ustaz. Tak boleh. Maknanya alif ni kita belum tahu lagi tuan-tuan siapa sebenarnya dia. Sama ada dia waw ke ya. Jadi macam mana cara dia Ustaz? Macam kita buat di minggu lepas tuan-tuan. Cara dia macam kita buat dululah tuan-tuan. Sorry. Kita buat tuan-tuan semua, kejap. Searching dalam Google tuan-tuan, searching. Dekat sana, jazar. Macam ni saya buatlah. Saya besarkanlah sikit ya. Jazar, macam ni buat tuan-tuan ya. Jazar, fa, ain, lam. Okey. Lepas tu tuan-tuan buatlah perkataan dia. Apa tadi? Istaqamah ya. Istaqamah.
Dah tuan-tuan ya? Nampak tuan-tuan ya? Sebagi lebih besar lah lagi ni. Dah. Tuan-tuan searching lah. Yang ni. Searching tuan-tuan. Okey. Okey, saya besar lagi lah. Tuan-tuan tak payah nak klik apa ni, link-link ni tak payah klik lah. Tengok saja, cari dekat sana yang Lingolets. Ni tuan-tuan. Lingolets ni. Lingo. Ni tuan-tuan ya. Tak payah nak klik tuan-tuan, tak payah nak klik, tak payah. Dekat sini saja baca. Jazar kalimah istaqamah. Apa dia tuan-tuan? Qaf waw mim. Nampak tak tuan-tuan? Dekat sini. Apa dia tuan? Istaqamah. Okey. Okey, terlalu kecil sangat ni. Saya besarkan sikit. Saya kecilkan lagi. Terlalu besar sangat ni. Dekat sini tuan-tuan boleh nampak lah. Jazar kalimah istaqamah. Apa dia tuan-tuan? Qaf waw mim. Qaf waw mim. Nampak tuan-tuan ya? Qaf waw mim ya? Maknanya tuan-tuan semua, kata dasar dia adalah qaf waw mim. Qaf waw mim. Ni tuan-tuan ya. Jazar dia adalah qaf waw mim. Qaf waw mim. Maknanya bukan qaf alif mim. Bukan juga qaf ya mim. Bukan. Tapi apa? Qaf waw mim. Okey tuan-tuan ya. Sekarang saya share lagi yang tadilah. Nota kita tadi. Jadi dekat sini tuan-tuan qaf waw. Bukan ya ya. Okey. Okey tuan-tuan ya. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Itu cara tuan-tuan ya. Cara mencari dalam Google. Dalam Google lah. Searching dekat Google. Cari kata dasar. Yang untuk 3 huruf boleh tak macam tu Ustaz? Boleh juga. 3 huruf pun tuan-tuan boleh buat macam tu lah. Senang nak cari kata dasar tuan-tuan. Nak cari kata dasar senang saja. Buat macam saya buat tadi lah. Untuk 3 huruf pun boleh juga. Terbaik. Puan Masyhurah. Terbaik. Okey. Okey. Ada lagi? Ada soalan tak? Tak ada ya? Jadi tuan-tuan dah dapatkan wazan dengan kata dasar. Sekarang tuan-tuan barulah kita boleh cerita pasal i'lal nama dia. Macam mana Ustaz? Tuan-tuan kena cari dulu bentuk original. Sebabkan istaqamah ni tak sama dengan wazan istaf'ala. Tak sama macam mana Ustaz? Tuan-tuan boleh nampak dekat sini. Selepas ta, itu qaf tu baris atas. Sini ni selepas ta, fa tu sukun. Sukun dengan baris atas tak sama pun. Sepatutnya kena sama wazan dengan perkataan mauzun dia. Sepatutnya kena sama ni. Kena sama baris dia tuan-tuan. Sepatutnya. Jadi kita buat sama tuan-tuan. Itulah yang sama tu yang bentuk asal dia tuan-tuan. Kita buat lagi sama. Alif, sin, ta, qaf. Alif tu tukar tuan-tuan. Alif yang huruf ilah ni tukar kepada waw. Samakan baris dengan wazan tuan-tuan. Istaf'ala. Maka dekat sini sorry. Hilang line saya. Sorry. Nampaknya line saya tak okey. Okey tuan-tuan. Line saya. Okey ya. Okey, kita kan. Okey. Macam mana line saya tuan-tuan? Okey ya? Dah okey ya? Line saya dah okey tuan-tuan? Kita teruskan lagi ya. Dan minta maaf tuan-tuan, ada masalah line dekat sini. Okey. Jadi tuan-tuan, bentuk asal dia adalah istaqamah. Pada bentuk asal ni tuan-tuan, ada waw. Ni waw ni tuan-tuan. Ada waw ya. Tuan-tuan nanti akan belajar lagi lah. Akan belajar lagi tuan-tuan. Akan belajar lagi tuan-tuan nanti insya-Allah pada kaedah selanjutnya tuan-tuan. Ada huruf illah sebelum dia sukun. Nanti ni kaedah tambahan lah. InsyaAllah ke depannya kita akan belajar. Ada huruf illah di tengah sebelum dia sukun. Sebelum dia sukun.
Tak boleh tuan-tuan, kena tukar. Baris huruf illah bagi pada yang sukun, baris yang sukun bagi pada huruf illah. Jadi dia macam mana tuan-tuan? Jadi tuan-tuan semua ada kaedah tambahan ni tuan-tuan. Sini huruf illah dekat tengah-tengah. Bentuk original dia. Sebelum dia sukun. Maka tak boleh macam tu tuan-tuan. Huruf illah kena mengalah. Baris dia kena bagi pada huruf sebelum dia. Huruf sebelum dia bagi pada huruf illah. Baris dia lah. Jadi dia macam mana? Istaqauma. Boleh tuan-tuan ya? Istaqauma. Dekat sini tuan-tuan, istaqauma, wow, huruf illah di tengah sebelum dia baris atas. Kita gunakan kaedah tadi tuan-tuan. Huruf illah sebelum dia baris atas. Maka huruf illah tukar kepada apa tuan-tuan? Tukar kepada alif. Tukar kepada apa tuan-tuan? Kepada alif tuan-tuan semua. Kepada alif. Jadi sebelum dia baris atas, maka wow tukar kepada alif macam tu tuan-tuan semua. Okey tuan-tuan semua. Jelas ke tidak tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak tuan-tuan semua? Tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. InsyaAllah jelas tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan semua, okey, syukran Puan Rita, Puan Basirah, Puan Kamaria, jelas. Puan Masyhurah, jelas. Maknanya sekarang ni tuan-tuan, kita dah belajar perubahan waw dan ya menjadi alif. Perubahan waw dan ya menjadi alif. Sama ada alif tegak ke alif bengkok. Okey, terbaik. Terbaik. Syukran Puan Salma, Puan Nurmadia, Puan Migat, Puan Zaharah, Puan Masyhurah dan tuan-tuan yang lain. Terbaik. Itu sajalah tuan-tuan semua untuk perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di kelas yang selanjutnya. InsyaAllah kita sambung lagi tuan-tuan pada tajuk-tajuk selanjutnya insyaAllah. Terima kasih banyak tuan-tuan atas kehadirannya dan minta maaf atas segala kekurangan saya. Hai nakhtatim darsanal yaum bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.